Zayan Destinasi Ramadan #Indah di Hati bersama Salam Bros, Mawi dan Anas, dan Zayan dapat didengarkan dengan lebih jelas melalui Shock. Dengarkan kami dengan audio yang lebih berkualiti aplikasi Shock percuma, itulah SYOK, dan kita semua di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 12 Mei 2020. #duduk rumah, #jaga kesihatan dan jangan ingkar PKP. Baik, pagi ni kita bersama penganalisis ekonomi UPM iaitu Prof Madya Dr. Muhammad Yusof Saari. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mawi, Anas. Apa khabar? Alhamdulillah. Prof di rumah ke atau mana office? Oh, saya kalau hari ini saya di rumah. Selalunya saya akan berada di office. Sebabnya ketika ini saya berada di sebagai urus setia di Majlis Tindakan Ekonomi. Jadi kami memang bekerja setiap hari untuk nak rangka pelan pemulihan COVID-19. Jadi kami juga sebenarnya adalah orang-orang yang frontliner yang orang tak nampak lah. Pasal ekonomi ni tau. Jangan ekonomi tak penting Ya. Okey Prof, kita tahu Prof, PKP ni dilanjutkan lagi. Tetapi ditambah dengan huruf B. PKPB. Prof, apa pendapat Prof? Bersyarat boleh jadi banyak perkataan kan kalau kita lihat B itulah, kalau dengan lihat dengan kelagak masyarakat kat luar sana kan. Tapi tak apa, kita pakai yang bersyarat dulu ya. Bersyarat. Bagi kawalan pergerakan bersyarat ni bermaksud bahawa perintah pergerakan yang dahulunya masih terpakai. Cuma bersyarat kat sini bermaksud kita masih boleh bergerak tetapi bersyarat lah. Bersyarat. Contohnya adalah kalau kita dibenarkan untuk pergi bekerja dan selepas waktu kerja kita diminta untuk balik duduk rumah semula lah. Macam tu yang bahasa yang mudahnya. Ya. Masih lagi yang perkara-perkara lain terpakai. Ya, maksudnya kalau pergi shopping masih lagi perlu jarakkan 1 meter, perlu pakai face mask. Itu perkara-perkara yang perlu lagi dilaksanakan. Maksudnya kita ni bukanlah bebas sepenuhnya, bukanlah merdeka sepenuhnya lah. Faham. Tapi Prof, ramai yang bersuara Prof. Katanya buat masa sekarang ni belum boleh lagi buat benda-benda tu Prof. Prof rasa macam mana Prof? Baik macam ni ya. Saya tidak tahu doktrin mana, falsafah mana yang ataupun profesor mana beritahu supaya tak sesuai lagi. Begini, kedudukan dia. Saya bekerja seperti saya beritahu tadi, saya berada di sebagai urus setia di Majlis Tindakan Ekonomi, dan kita melihat pergerakan ekonomi semasa dan kita memantau rapat ekonomi kita semasa ya. Kita dah ada PKP selama sebulan setengah tak silap saya, daripada 18 Mac kalau masih ingat. Ya, kalau kita teruskan lagi dengan keadaan yang sama, kita berada dalam keadaan bahaya. Bukan nak menakutkan orang luar sana, tapi bahaya ni dari sudut ekonomi. Sebab tu saya tahu awal tadi istilahnya ekonovirus lawan coronavirus. Jadi kita timbang cepat kat luar sana ya, untuk pengetahuan Mawi, Anas dan yang lain kat luar sana, kadar berhentian kerja sangat tinggi, kadar kehilangan pekerjaan, kadar kehilangan pendapatan sangat tinggi ya. Kat ini kalau kita lihat data daripada insurans pekerjaan Malaysia, individu yang nak minta skim upah gaji ni 1.4 juta sehingga 19 April tahu. Memang sangat keadaan yang sangat kritikal bagi kita. Jadi sebab itu kita kena ada PKP bersyarat. Maksudnya kita nak restart balik ekonomi kita, tetapi dengan mengambil kira kita berkompromi juga dengan keadaan kesihatan. Sebab tu sektor-sektor yang masih lagi tak boleh buka seperti sekolah, universiti dan juga yang kita panggil touch ekonomi. Touch ekonomi ni maksudnya aktiviti yang melibatkan sentuhan. Kalau nak masas mawi ke, nak masas anak, nak gunting rambut yang tak boleh lagi. Sebab yang melibatkan touch ekonomi tak boleh lagi. Itu akan dibenarkan pada last sekali. Faham. Okey. Bila Prof cakap berkaitan dengan ekonovirus versus dengan coronavirus, lepas ni kita nak minta penjelasan pada Prof sendiri ni, sebab ni tentang moratorium. Saya rasa memang orang selayak yang bagi jawapan adalah Prof sendiri. Lepas ni kita sembang Prof. Baik, ekonovirus versus coronavirus ini satu terminologi yang agak seksi ya, atau agak menarik.
kat sini. Okey. Dia berkata begini, kita bimbang jika kita biarkan PKP ni berterusan, kita lockdown berterusan, kita bimbang orang tak ada kerja kat luar sana, pendapatan tak ada. Jadi akibatnya kita takut kematian akibat kebuluran, kematian akibat tak makan, akibat stres lebih tinggi berbanding dengan coronavirus itu sendiri. Itu yang dimaksudkan tu. Ya. Kedua, pasal moratorium ya. Ini isu hangat sehari dua hari ni kan. Sebenarnya saya pernah, kalau saya boleh ceritakan sikit isu ni saya telah bangkitkan ketika interview saya bersama Awani dulu. Saya pun ada ulas panjang dan ada juga segelintir orang peringkat tertinggi yang marah kat saya dan nak ambil tindakan kat saya. Tapi apa yang berlaku 2-3 hari lepas membuktikan saya betul lah. Ya. Sebenarnya moratorium ni dia nak bagi kepada dua kumpulan, ya, satu kumpulan yang mampu bayar, satu yang tak mampu bayar. Yang mampu bayar teruskan pembayaran lah ataupun bagi lamsam selepas 6 bulan. Yang mampu bayar, okey, yang tak mampu bayar, kita tahu keadaan yang teruk masa PKP ni, okey, mereka sepatutnya pengguna faham, ya, sebagai saya kira apa yang bank masukkan adalah fair, ya. Maksudnya setelah 6 bulan tak ada pembayaran, jadi 6 bulan tu akan datang selepas kontrak habis tu mereka akan kenakan sedikit kadar bunga. Bagi saya saya nak melihat itu sebagai satu keadaan yang adil kepada bank, ya. Cuma masalah dekat sini adalah masalah komunikasi. Sepatutnya di awal dulu, masa diumumkan Mac tu sudah diberitahu perkara ini. Yes, betul. Kenapa tak diberitahu? Sehingga dia ada macam seolah orang melihat ini perkara lain. Sebenarnya ini bukan perkara lain, bukan sama. Cuma ini adalah untuk formaliti dan juga kaedah pelaksanaannya. Ini yang bermasalah, ya. Yang bermasalah. Tapi bagi orang yang memahami pada masa dulu, mereka dah boleh agak akan ada kadar bunga ke atas tangguhan itu. Tapi yang setakat semalam tak ada, katanya menteri minta tak ada tak ada bunga lah. Itu bagi saya itu perkara yang sangat baik lah dalam keadaan sekarang. Kalau nak dikenakan juga pun kan, silalah kenakan dengan kadar yang sangat rendah. Lepas tu kena pula pada golongan ikut kumpulan pendapatan. Kalau B40 tu rendah, M40 tinggi sikit. Kalau T40-20 tu jangan bagilah. Macam tu sekali, ya. Macam tu lah sebab tak ada produk banyak kan. Tapi belum ada apa-apa keputusan, Prof? Setakat ini belum ada putusan. Yang saya nampak dia ada dua kemungkinan saja akan berlaku kat sini. Yang pertama, akan tidak ada kadar bunga selama 6 bulan tersebut, dan jika tidak, dia akan ada cetak pada kadar bunga tapi kadar yang rendah. Itu yang saya dapat. Baik, insyaAllah lepas ni kita nak sambung lah, Yawi. Kita nak sembang dengan Prof tentang berkaitan keuangan lah. Macam ni kita nak get ready kita punya diri sendiri dengan keuangan sekarang ni dalam isu pandemik COVID-19 ni. Soalannya, tadi Prof Madya ada ceritakan tentang situasi Sumawi yang melanda Sumawi pula dah. Tsunami yang melanda Aceh dulu. Lepas tu, sekarang keadaan ekonomi sekarang ni dengan COVID-19 apa semua, benda yang sama akan berlaku untuk seluruh dunia lah. Especially kita sembang sekarang dekat Malaysia. Tadi Prof ada sebut tentang norma ekonomi baru. Macam mana kita nak hadapi tu? Silakan Prof. Baik, perkara ini akan berlaku, ya. Kita kena bersedia dari sekarang. Bila maksudnya jangan tunggu 2-3 bulan, kita kena bersedia dengan norma baru ataupun landscape ekonomi baru ni, yang mana akan berlaku banyak perubahan dari segi cara kita bekerja, dari segi cara kita mendapat sumber pendapatan pun akan berubah. Saya hanya bagi 2 contoh kat sini untuk kita fahamkan, ya. Kita akan dapati, kita jangkakan wujudnya pekerjaan yang lebih fleksibel selepas ini. Maksudnya sekarang ni dalam tempoh PKP kan, sebelum PKP bersyarat pun kita tengok ada yang telah buat kerja di rumah, yang mana sebelum ni kita tak tahu pun yang boleh buat kerja di rumah, dan ada yang telah berjaya dengan baik, malah tak mengganggu perjalanan syarikat. Jadi saya jangkakan akan ada ramai yang akan mungkin membuat pilihan untuk bekerja di rumah, dan mungkin akan ada membuat pilihan bekerja seminggu, 2 hari, 3 hari, segitu. Akan berlaku sebegitu. Ya, dan juga saya kira akan juga banyaknya berlaku juga orang yang akan lebih pada bekerja sendiri ni. Saya nampak trend yang lebih pada ekonomi untuk digital. Okey, yang kedua contoh saya bagi dalam contoh pendidikan universiti, ya. Kita tengok sekarang universiti banyak di swasta pun dah banyak buat secara online, ya, belajar secara online. Jadi soalan yang akan berlaku lepas ini adalah, perlu ke ada bangunan besar-besar? Wah, soalan. Okey, baik. Tak perlu dah, hanya ada satu bangunan boleh kerana pelajar tak perlu berada di kampus lagi, boleh belajar di rumah dah.
hanya datang kampus mungkin sebulan satu kali ataupun sebulan 2 kali saja. Jadi ini menghematkan kos. Dan juga yang penting juga apabila itu berlaku, kos pengajian juga perlu murah. Kerana pelajar tidak lagi berada di sepenuh masa. Itu yang saya akan berlaku. Banyak lagi contoh, tapi apa yang nak beritahu, bersedialah kita dengan menghadapi dan juga untuk mengharungi landscape baru ekonomi akibat COVID-19. Tapi kita jangan cemas Prof Jangan cemas, bukan cemas. Tapi kita kena ingat bahawa Mawi, kerana ini adalah juga peluang kepada kita. Selain dia memberi, istilahnya COVID ni adalah satu mesej yang jelas daripada Tuhan nak beritahu supaya kita berubah benda yang lebih baik, dan juga ingat bahawa setiap benda yang datang tu dia tidak datang negatif saja, ada posisi yang di situ. Bergantung untuk kita yang mana kita nak ambil, dan bergantung pada kita sejauh mana kita nak memaksimalkan peluang yang ada. Okay, I like this one. Okay, Mawi ada soalan nak untuk Prof? Ada. Prof, macam mana saya nak merancang saya punya kewangan, Prof? Dalam masa sekarang ada pendapatan lah, yang tak ada pendapatan ni kan, Prof kan? Ada tips ke, Prof? Lepas ni, Prof, kita minta Prof. Boleh. Alright. Nanti terus stay dengan kami di Zayan Destinasi Ramadan. #IndahDiHati.